Hai semuanya, berjumpa lagi kita pada hari ini bersama dengan Cikgu Penny. Hari ini kita akan masuk ke bab 2 iaitu sel sebagai unit asas kehidupan, di mana kita akan belajar tentang 2.1 iaitu sel, struktur, fungsi dan organisasi. Selepas mempelajari topik ini nanti, kita dapat yang pertama, menerangkan bahawa benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian sel. Menunjukkan cara penyediaan slide sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul. Kemudian kita akan belajar bagaimana berkomunikasi mengenai fungsi setiap struktur dalam sel serta membandingkan dan membezakan sel haiwan dan sel tumbuhan. Bagi 4 subtopik yang lain, cikgu akan sambung di bahagian yang seterusnya nanti. Sebuah rumah dibina daripada batu bata. Setiap batu bata adalah unit asas pembinaan rumah itu. Begitu juga dengan benda hidup. Benda hidup terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Pada tahun 1665, ahli sains Inggeris yang bernama Robert Hooke menggunakan mikroskop ringkas yang dicipta oleh beliau untuk memerhatikan sekeping gabus. Beliau mendapati terdapat banyak kotak kecil dalam gabus itu. Oleh demikian, beliau menamakan kotak kecil tersebut sebagai sel. Pada tahun 1674, Anthony van Leeuwenhoek mereka cipta sebuah mikroskop yang berkuasa tinggi. Beliau memerhatikan mikroorganisma yang bergerak dalam setitik air hujan dengan mikroskopnya. Sel menjalankan semua fungsi hidup seperti pertumbuhan, respirasi, pembiakan dan perkumuhan. Sel dianalogikan sebagai sebuah kilang mikroskopik yang berlaku beribu-ribu tindak balas kimia di dalamnya. Apakah yang akan terjadi jika sel-sel di dalam badan kita sudah tua atau rosak? Sel menjalani proses pembahagian untuk membentuk sel-sel baharu dan menggantikan sel-sel yang rosak. Satu sel tunggal akan menjadi 2 sel berasingan dan seterusnya. Mari kita lihat video pembahagian sel ini. Kamu mempunyai 100 trilion sel di dalam badan kamu. Sel-sel itu adalah kamu. Tetapi sel-sel tidak akan hidup lama dalam badan kita. Akhirnya sel-sel itu akan mati. Nasib baik kita mempunyai kebolehan membiak melalui satu proses yang dikenal sebagai pembahagian sel. Dalam keadaan terkawal, sel membahagi secara normal. Kanser terbentuk apabila sel normal membahagi secara berterusan tanpa kawalan. Raja ini menunjukkan 3 peringkat perkembangan sel kanser. Apakah penyebab utama kanser? Bagaimanakah kanser boleh dikesan? Mari kita lihat bagaimana kanser terbentuk melalui video ini. Lebih daripada 6,000 bilion sel yang membentuk badan manusia. Mereka ialah unit yang membentuk tisu yang membentuk organ seperti hati, jantung dan paru-paru. Apabila badan memerlukannya, sel membahagi 2 dan menggantikan sel yang telah rosak ataupun yang telah sampai ke hujung hayatnya. Inilah yang membolehkan tisu kita dapat mengekalkan bentuknya dan fungsi masing-masing. Setiap sel telah diprogram untuk membahagi dan mati. Program yang tersusun dan kompleks ini dikawal oleh pusat sel iaitu nukleus yang mengandungi kromosom yang terdiri daripada banyak gen yang terbentuk daripada DNA. Kadang-kadang, gen ini mengalami perubahan. Nukleus akan mengalami susunan yang tidak normal dan sesuatu yang tidak betul akan terjadi pada sel. Sel akan membahagi secara tidak terkawal dan mengambil hayatnya sendiri. Tiap sel yang terbentuk mengandungi kecacatan yang sama. Sel membahagi dengan sangat cepat dan membentuk tumor. Proses ini mungkin pendek tetapi selalunya memakan masa yang lama sehingga 10 hingga 30 tahun. Tumor membentuk banyak salur darah untuk terus mandiri. Ini akan membekalkan tumor dengan oksigen dan nutrien yang membolehkannya hidup dan bertumbuh. Tumor akan menjadi sangat bahaya apabila sel kanser mulai meresap melalui salur darah merebak ke organ-organ lain. Sel-sel ini akan masuk ke bahagian badan lain, membahagi dan menghasilkan tumor yang baru. Proses ini dipanggil sebagai metastasis.
Kita lanjutkan lagi dengan struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Kita lihat bagaimana cara penyediaan slide sel pipi dan slide sel bawang mengikut prosedur yang betul. Kikis bahagian dalam pipi dengan menggunakan pencungkil gigi. Letakkan kikisan tadi di atas slide kaca yang telah dititiskan dengan air suling. Letakkan setitik larutan metilena biru di atas spesimen. Tutup spesimen dengan penutup kaca menggunakan jarum tenggek secara perlahan-lahan supaya tiada sebarang gelembung udara terperangkap. Gunakan kertas turas untuk menyerap sebarang larutan metilena yang berlebihan. Perhatikan slide di bawah mikroskop dengan kanta objek kuasa rendah dan diikuti oleh kanta objek berkuasa tinggi. Lukis dan labelkan struktur sel pipi yang diperhatikan. Seterusnya kita sediakan slide sel bawang. Kupas lapisan kulit bawang dengan pisau. Letakkan lapisan epidermis di atas slide kaca. Titiskan setitik larutan iodin di atas spesimen tersebut. Letakkan penutup kaca perlahan-lahan di atas spesimen dengan jarum tenggek supaya tiada sebarang gelembung udara terperangkap. Gunakan kertas turas untuk menyerap sebarang larutan iodin yang berlebihan. Perhatikan slide di bawah mikroskop dengan kanta objek kuasa rendah dan diikuti oleh kanta objek kuasa tinggi. Lukis dan labelkan struktur sel bawang yang diperhatikan. Sekarang cikgu nak tunjukkan cara melakar sel haiwan. Buat bulatan seperti ini secara bebas, kemudian di tengah-tengahnya kita buat satu lagi bulatan kecil dan hitamkan bagi menunjukkan itu adalah nukleus. Buat titik-titik kecil seperti ini. Lepas itu kita lukis mitokondria seperti ini. Kemudian kita labelkan seperti ini. So sekarang kita dah selesai melakar sel haiwan. Sekarang kita lukiskan sel tumbuhan. Kita buat satu segi empat seperti ini dahulu bagi mewakili membran sel. Selepas itu kita lukis satu lagi garisan di luar segi empat tadi. Yang ini akan mewakili dinding sel. Kita lukis bulatan hitam di dalam sel. Kemudian satu lagi bulatan yang berwarna putih. Dan ini adalah mitokondria. Lepas itu kita lukiskan kloroplas. Kloroplas dan mitokondria ini kelihatannya lebih kurang sama. Jadi untuk melukis ni kita kena bezakan guna cara kita sendiri. Kemudian kita lukiskan titik-titik hitam di dalam sel tadi. So, sekarang lukisan kita dah selesai dan kita boleh label. Jom kita lihat struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Kita lihat sel haiwan dahulu. Struktur sel haiwan mempunyai nukleus, membran sel, sitoplasma dan mitokondria. Manakala sel tumbuhan pula mempunyai nukleus, vakuole, membran sel, dinding sel, sitoplasma, kloroplas, mitokondria. Mari kita lihat fungsi bagi setiap struktur sel haiwan dan sel tumbuhan tersebut. Sel haiwan dan sel tumbuhan kedua-duanya mempunyai nukleus yang mengawal semua aktiviti di dalam sel. Di dalam nukleus mengandungi kromosom yang terdiri daripada asid deoksiribonukleik yang membawa maklumat genetik. Kedua-duanya mempunyai membran sel yang mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Kemudian ada sitoplasma yang bertindak sebagai medium untuk tindak balas kimia. Seterusnya, mitokondria menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Dinding sel pula yang terdapat pada sel tumbuhan menyediakan sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Kloroplas dan juga vakuole terdapat pada sel tumbuhan. Kloroplas menyerap tenaga cahaya untuk fotosintesis, manakala vakuole menyediakan sokongan kepada sel apabila dipenuhi sub-sel. Kita lihat perbandingan antara sel haiwan dan sel tumbuhan.
Kesamaan kedua-duanya mempunyai membran sel, nukleus, mitokondria dan sitoplasma. Sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap kerana ada dinding sel. Kemudian dia mempunyai vakuole dan juga kloroplas. Sel haiwan pula mempunyai bentuk yang tidak tetap, tiada dinding sel, tiada vakuole dan tiada kloroplas. Petebuih berganda ini menunjukkan persamaan dan juga perbezaan di antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Sampai di sini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam pelajaran yang seterusnya. Terima kasih, semoga sihat selalu.